Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyus shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Akhirnya saya sampai di sini. Saya sesat, kalau sesat terlajak sampai ke apa ni, section 17 mana Tasik Selangor. Ini section 15 di sini ya. Saya pun tak pernah lalu kawasan sini. Kita biasa highway ya. Kita biasa highway saja. Saya baru 5 tahun duduk di Ngilang, tugas di USIM, jadi biasa highway lah, tak biasa kan sebelah-sebelah. Di 9 ni Blok KL itu biasa. Alhamdulillah apa pun kita dapat sampai di sini. Dan kebetulan saya pun dah lama dah tak bagi kuliah subuh ni. Dulu masa saya duduk di KL dulu banyaklah kuliah-kuliah. Bila saya bertugas di sini, saya tak ada kuliah di Negeri Sembilan. Walaupun ada kuliah Negeri Sembilan, saya hanya ada satu saja tempat mengajar di Labu Lanjuk Surau An-Nur, Labu Lanjuk Salak Tinggi. Tak ada. Padahal saya ni dah 2018 saya dah ada tauliah di Negeri Sembilan ni. Kadang-kadang rasa macam Negeri Sembilan ni tidak mengalu-ngalukan saya. Saya tak ada di Negeri Sembilan ni. Saya ada sebelah sana dulu, masih duduk di Batu Kih dulu, saya memang banyak kuliah lah. Kemudian bila bertugas, ada komitmen dan tinggal di sini. Tak ada. Jadi Alhamdulillah dijemput kawan saya Dr. Yusuf. Dia tahu kata ada surau dan saya Alhamdulillah bersetuju. Kemudian surau minta tajuk daripada saya. Kemudian saya berikan tajuk. Saya mengambil tajuk tersebut bersempena daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk tersebut saya tulis, buatlah yang terbaik atau hampir kepada yang terbaik, kemudian bergembira. Ataupun kalau di dalam hadis tersebut, saddidu wa qaribu wa abshiru. Buatlah yang baik ataupun yang terbaik, saddidu wa qaribu, dan hampirilah, wa abshiru, dan kemudian bergembira. Ini adalah satu tajuk yang saya petik ataupun saya ambil daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih dia. Sebab Imam Bukhari ini dia banyak kitab, dia ada beberapa kitab. Jadi kitab sahih Al-Bukhari, kemudian ada kitab yang agak terkenal dan diajar di masjid-masjid atau sekolah-sekolah, iaitu Al-Adabul Mufrad. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih Al-Bukhari. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Jadi saya ambil sumber daripada hadis. Jadi hari ini tujuan saya akan baca hadis inilah, yang insyaAllah ada, saya rasa ada, bukan saya rasa lah, memang ada perkara yang saya rasa belum lagi, mungkin belum lagi didengari lah. Kerana hadis ini jarang-jarang lah diajarkan di masjid. Bukan suatu hadis yang biasa pada lidah orang ramai. Hadis ini berbunyi, An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu lan yadkhula al-jannata ahadan amalan. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatih wa'lamu anna ahabbal amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Hadis ini bermaksud daripada Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha kanat taqul. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru. Buatlah yang baik ataupun yang terbaik. Wa qaribu, dan hampirilah kepada perkara tersebut. Wa abshiru, dan bergembiralah. Fa innahu lan yadkhula al-jannatu ahadan amalahu. Sesungguhnya amalan seseorang itu ataupun amalannya sekali-kali tidak akan memasukkan seseorang ke dalam syurga. Sesungguhnya amalan sekali-kali tidak akan memasukkan seseorang ke dalam syurga. Qalu, mereka berkata, sahabat bertanya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi. Qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah. Sekalipun engkau wahai Rasulullah. Sekalipun engkau wahai Rasulullah. Qala, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala ana, sekalipun aku. Illa an yataghammadani Allah minhu birahmah. Akan tetapi Allah merahmati aku, Allah melimpahkan aku dengan rahmat daripada. Akan tetapi Allah melimpahkan rahmat kepada aku daripadanya. Wa'lamu, ketahuilah, kemudian Nabi kata, ketahuilah, anna ahabbal amali ila Allah, sesungguhnya amalan yang paling disukai di sisi Allah, adwamuhu wa in qalla, adalah yang paling berkekalan ataupun adalah yang paling berterusan sekalipun sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabiyah ataupun secara lebih khususnya diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu. Kita banyak mendengar kisah Aisyah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq ini, banyak dah kita dengar dalam kuliah-kuliah. Cuma ramai yang orang tak tahu ialah Aisyah ummul mukminin ini adalah seorang yang sangat alim. Seorang yang kalau bahasa Melayu kita panggil ulama perempuan. Dalam bahasa Melayu ulama perempuan. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil alimah. Orang alim, perempuan yang alim. Kalau bahasa Arab dia beza alim dengan alimah. Seorang yang sangat alim. Dan dia meriwayatkan ilmu yang sangat banyak, sama ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada ayahnya sendiri, iaitu Abu Bakr As-Siddiq, dan juga daripada sahabat-sahabat yang lain seperti daripada Umar bin Al-Khattab, seperti daripada Fatimah, seperti daripada Sa'ad bin Mu'az, dan juga daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan beliau ini seperti mana yang kita ketahui berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang muda, maka dia hidup dengan usia yang agak panjang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mati ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi dia meriwayatkan hadis-hadis dan meriwayatkan ilmu-ilmu, bahkan beliau membetulkan kesilapan-kesilapan yang menurutnya dinyatakan ataupun dikeluarkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi. Bahkan ada para ulama menulis kitab, lebih kurang bunyi dia Masailun adrakatha Aisyah radhiyallahu anha. Masalah-masalah yang diperbetulkan, yang dibetulkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini. Para ulama catat buat buku apa yang masalah yang Aisyah radhiyallahu anha perbetulkan pada sahabat, yang sahabat salah menurut pendapatnya. Adalah khilaf mungkin, yang ini ulama kata betul sahabat, yang ini ulama kata betul Aisyah dan sebagainya. Tapi yang pentingnya ada, sehingga ada buku yang mana beliau membetulkan pandangan-pandangan sahabat. Nak beritahu betapa alimnya dia ini. Hadis ini seperti yang kita baca tadi menggunakan perkataan saddidu. Saddidu ini perkataan saddada,
Maksud dia menempatkan sasaran, menembak sasaran. Tepat. Kalau kita memanah itu, saddada as-sahma. Kalau kita kata saddada Muhammadun as-sahma, Muhammad menempatkan sasaran, menempatkan panah pada sasaran tu, maksud dia tembak betul-betul kena tepatlah pada sasaran dia tu. Itu maksud saddada atau tasdid. Tepat pada sasaran. Perkataan ini ada digunakan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah taala. Wa qulu, dan katakanlah qaulan sadida, kata-kata yang baik. Kalau kita tengok terjemahan tu, kata-kata yang terbaik. Tapi terjemahan dia tu yang menurut bahasa tadi, seperti mana yang saya katakan tadi, maknanya kata-kata yang memang betul-betul baik. Memang betul-betul baik. Bukan sekadar yang terbaik, memang betul-betul yang baik. Ada beberapa maksud lah. Ada beberapa maksud kalau kita merujuk kepada kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis ni, seperti mana Al-Quran ada tafsirnya, begitu juga hadis Nabi SAW ada syarahnya ataupun ada huraian. Tafsir yang banyak kan, Tafsirul Quranil Azim Ibnu Katsir. Kemudian ada tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayat Quran Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kemudian ada Mafatihul Ghaib Fakhrul Razi dan lain-lain. Banyaklah para ulama menulis tafsir. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, ada kitab dia. Bukan sedikit, banyak. Sahih Bukhari ada berapa dia punya kitab. Sahih Muslim ada berapa dia punya kitab syarah. Syarah kepada Sahih Bukhari ada banyak. Syarah kepada Sahih Muslim pun ada banyak. Ada berpuluh-puluh kitab. Satu-satu kitab tu sehingga berjilid-jilid. Daripada sini ni sampai ke sini. Dari sini sampai ke tengah ni. Kalau cetakan yang lama, kalau cetakan yang baru ada lah, sehingga macam ni. Cetakan yang baru dia guna kertas, tulisan yang halus, kertas yang nipis. Tapi nak beritahu ada dia punya huraian ataupun dia punya syarah. Jadi kita kena rujuk syarah tersebut. Jadi ada banyak maksud lah. Maksud saddidu ataupun at-tasdid, pertamanya adalah seperti mana yang saya tekankan tadi, tepat pada sasaran ataupun buat yang baik ataupun buat yang paling baik. Ada ulama syarah menyatakan yang dimaksudkan dengan saddidu ataupun tasdid ini ialah buat perkara baik, la tafrid wala ifrat, tidak bermudah dan tidak berkurang. Tidak bermudah dan tidak berkurang, maknanya berada pada tengah-tengah. Maksud buat baik ataupun buat yang terbaik, ataupun buat baik yang pertengahan, yang tidak melampau dan juga tidak bermudah, tidak longgar dan juga tidak ketat, berada pada tengah-tengah. Itu maksud sadid. Itu maksud sadid. Kalau kita mengambil syarah ataupun mengambil para ulama yang katakan buat yang terbaik ini, antara ulama yang katakan buat yang terbaik ini ialah Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia kata di dalam kitab dia Fathul Bari. Bukan Fathul Bari, ini ada dua yang terkenal lah. Satu Fathul Bari, pengarangnya ialah Ibnu Hajar Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang pertama, itulah yang paling terkenal. Yang kedua dia ada satu lagi kitab Fathul Bari juga, iaitu Ibnu Rajab Al-Hambali dengan Jami' Ulum wal Hikam. Ini juga kitab syarah hadis. Ini di antara seorang ulama yang menyatakan maksud at-tasdid di sini ialah supaya buat yang terbaik. Kemudian ada seorang ulama moden yang mati pada tahun 90-an, Dr. Muhammad Bakar Ismail. Dia ada satu kitab syarah hadis dalam 3 jilid. Satu jilid ada lebih kurang 55 hadis, maknanya lebih kurang dalam 160 hadis lah. Dia syarahkan dalam kitab tersebut. Nama kitab tersebut Wisaya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atharuha fi taqwimil fardi wa islahil mujtama'. Kalau kita terjemahkan kitab pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesannya dalam pembaikan individu dan pembentukan masyarakat.
Kitabnya ada terjemahan. Dia berkata perkara yang sama. Maksud Sadidu ini buat yang paling terbaik. Dan maksud ini bertepatan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam kehidupan kita ini atas dunia ini, ujian yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada kita bukan sekadar di antara yang baik dan yang buruk. Atas dunia ini Allah buat kita hidup sebagai ujian. Hidup untuk nak beribadat. Kemudian akan diberi pilihan kepada kita. Kita nak buat benda baik ke nak buat benda buruk. Tetapi bukan sekadar di antara baik dan buruk, tetapi juga di antara baik dan terbaik. Ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang agak banyak, beberapa kali dengan lafaz liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dia menguji kamu, siapakah di kalangan kamu ahsanu amala, amalan yang paling baik. Jadi maknanya kita ni kalau ada perkara atas dunia ni kita nak buat, kita pilihlah, kita nak pilih yang mana. Sama ada yang buruk ataupun yang baik ataupun yang paling terbaik, ataupun mungkin kita boleh kata yang paling buruk sekali. Sebab tu dosa pun dia ada dosa yang paling besar. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbari al-kabair. Tidakkah kamu mahu aku memberitahu kamu dengan dosa-dosa besar yang paling besar, bi akbari al-kabair. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian wa'uququ al-walidaini, dan menderhakai kedua ibu bapa. Kemudian wa syahadatuz zur, dan penyaksian yang palsu. Kemudian Nabi pun sebut 3 kali. Ala wa inna syahadatuz zur, ala wa inna syahadatuz zur, ala wa inna syahadatuz zur. Sesungguhnya ia adalah penyaksian yang palsu, sesungguhnya ia adalah penyaksian yang palsu, sesungguhnya ia adalah penyaksian yang palsu. Ini besarnya penyaksian palsu ni. Dalam sesetengah riwayat sahabat kata, sehingga aku berkata di dalam hati, bilalah baginda nak berhenti. Maknanya sebut banyak kali penyaksian palsu. Ini menunjukkan bahawa di sana ada dosa-dosa besar yang paling besar. Kemudian ada dosa-dosa besar. Begitu juga dengan perkara-perkara yang baik, ada benda yang baik, kemudian ada benda yang paling baik. Ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran seperti yang saya sebut tadi. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang lain, Nabi kata surah Az-Zumar, fabashshir ibad, maka berilah khabar gembira kepada hamba-hamba. Hamba-hamba yang macam mana ni dapat khabar gembira? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Biasa kita dengar ayat ni. Orang-orang yang mendengar suatu kata-kata fayattabi'una ahsana, kemudian dia mengikut yang paling baik sikit. Orang beritahu kepada kita, orang nasihat kita, orang marah kepada kita. Bahkan mungkin ada orang yang mengeji kita, tapi kita dengar perkataan dia, kita tengok, kemudian kita ambil yang paling baik. Apa yang dia kata, walaupun kita tak puas hati ke, dia nasihat kita, dia kritik kita, tapi kita tengok yang paling baik dan kita buat. Ini adalah suatu sifat yang Allah Subhanahu wa taala kata berilah khabar gembira kepada dia. Maksudnya akan diberi pahala lah. Dan yang lebih besar daripada itu akan diberikan syurga. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu adalah orang-orang yang berfikir. Ini orang yang ikut yang paling baik, bukan orang yang ikut yang baik saja. Banyak lagi ayat Quran sebut idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan perkara yang paling baik. Bila kita berbala, kita tolak sesuatu perkara itu dengan benda yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, ketika itu orang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah dia adalah kawan yang rapat. Kalau orang bergaduh dengan kita ni, kalau berdasar kepada ayat ni, orang bergaduh dengan kita, kalau kita reti handle, dia boleh jadi orang yang rapat dengan kita. Maknanya, tapi kena handle billati ya ahsan, kena dengan yang paling baik. Ini yang paling baik. Dan ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini. Yang bertepatan dengan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini.
Maknanya kehidupan kita atas dunia ni bukan sekadar nak cari yang baik saja, bahkan kalau boleh kita nak buat yang terbaik. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW yang lain. Idza amila ahadukum, disebut innallaha ta'ala yuhibbu, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai, idza amila ahadukum amalan, apabila seseorang kamu melakukan sesuatu perkara, melakukan sesuatu kerja, sesuatu amalan, ayutqinahu, dia memahirinya, dia buat betul-betul, dia pandai, dia memahiri. Kalau kita sembelih kan, sembelih korban, betul-betul pandai sembelih. Fa ahsinu idza arada ahadukum an yadhbahu, jika seseorang kamu nak sembelih, fa ahsinu al-qitlah, maka mahirilah sembelihan tu, betul-betul sembelih, buat yang terbaik sembelih, tak nak bagi sakit dan seumpamanya. Ini di antara hadis-hadis Nabi yang suruh kita benda-benda atas dunia ni, kehidupan kita atas dunia ni, kita buat yang terbaik. Jadi kita muhasabahlah. Sepanjang kehidupan kita, apa yang sudah kita buat, kita muhasabahlah. Saya sendiri muhasabah, tuan muhasabah, kita muhasabah sepanjang hidup kita. Daripada kita mula-mula kita ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mula-mula kita balik dulu. So kita muda-muda dulu. Biasanya muda-muda dulu banyaklah yang kita terlepas ni, kekurangan kita, kecuaian kita, banyak benda kita terlepas. Walaupun dah baik dah kita buat, ada banyak benda biasanya pada zaman muda. Kemudian kita dah masuk suatu peringkat umur, kita dah masuk 30-an, dah 30 dah ni, dah masuk 40-an terutamanya, lagi kita muhasabah. Apa yang sudah kita buat atas dunia. Tak semestinya kita kena buat yang besar-besar, tapi kehidupan yang biasa-biasa, kehidupan seharian kita, ibadat kita, baca Quran kita, sembahyang kita, zikir kita, itu ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ibadat khusus atau hablum minallah. Kemudian kita tengok hablum minan nas, hubungan kita dengan orang. Kita tengok hubungan kita dengan isteri, kemudian kita tengok hubungan kita dengan anak-anak, kita tengok hubungan kita dengan ibu bapa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, Nabi kata, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita muhasabah. Kita buat yang buruk ke, wala yazubillah, daripada buat yang paling buruk, kita buat yang buruk ke, ataupun kita buat yang baik je, ataupun kita buat yang baik saja, ataupun selama ni kita buat yang paling baik. Kemudian apabila kita sudah masuk 60, maka kita kena betul-betul muhasabah. Apa hadis Nabi yang saya biasa sebut tapi dah lupa. Okey. A'mar ummati, umur umatku, Nabi kata, min baini sittin wa sab'in. Umur umatku, Nabi kata, hadis Nabi sebut, dia antara 60 hingga 70. Min baini sittin wa sab'in, umur umat. Wa qalilun minhum man yujawizu dzalik, sedikit sahaja di kalangan mereka yang melepasi demikian itu. Nombor 70. Jadi kita kalau kita nak masuk 60, kita dah umur, memang betul-betul kena masuk. Mungkin kita kata sebelum 60 tu maknanya tak ada apa-apa. Tapi ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak saya lahir 51. So jadi sekarang ni dah 72. Saya minggu depan nak balik kampung. Sebab mak saya ni jantung memang betul-betul dah lemah. Nak buat operation. Saya pun tak apa faham sangat, masuk benda lah nak tengok. Kalau ada apa-apa akan buat tu salah operation. Ada umur 72. Saya ingat dia Nabi ni. Dia dapat berita, mak saya nak buat operation berkaitan dengan jantung. Dia lemah, kadang-kadang lemah dulu, tak cukup nafas. Dah 72. Tapi saya tak baca lah hadis Nabi ni ke mak saya. Saya tak baca lah. Tapi maknanya saya terfikir. Sebab mak saya ni jadi takut. Maknanya saya terfikir, ini umur manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau
orang buat majlis hari janji pada kita tu, sebenarnya majlis hari mati. Kita makin hampir mati. Umur kita yang masih tersisa, maka kita muhasabahlah. Dalam kehidupan kita ni, apa yang sudah kita buat sendiri, muhasabah masa-masa yang kita tahu, kesilapan kita, kekurangan kita. Allah tahu, dan kita diri kita sendiri. Kita tak beritahu orang. Kadang-kadang isi kita kita nak beritahu buruk perangai kita. Dalam kita mencari yang baik dan mencari yang terbaik ni, mula-mula sekali Islam mengajar kita supaya kita letak keutamaan. Mula-mula sekali kita kena melihat kepada perkara yang melibatkan akidah. Kerana syarat untuk sesuatu amalan diterima itu adalah kerana akidah. Orang mungkin rasa macam zaman sekarang lah, terutamanya rasa macam tak terkeluar dah akidah. Tapi ada amalan-amalan yang Islam mengumpamakan sebagai seseorang tu berjalan di atas, orang kata, cerun ataupun di tepi kawah. Sebagai contohnya terlibat dengan sihir dan seumpamanya. Terlibat dengan sihir. Bahkan ada disebutkan sesiapa yang mendatangi bomoh yang bukan ruqyah syariah lah, bukan bomoh yang jampi dengan jampi yang syarak ni, maka tidak diterima daripada dia. Maka dia telah kufur. Para ulama membahas apa yang dimaksudkan dengan kufur. Kalau dia beriktikad, maka dia kufur. Kalau dia maknanya tak beriktikad, maknanya dia itu dosa yang amat berat yang boleh jatuh kepada kufur lama-lama. Fakat kafar, maka sesungguhnya dia telah kufur. Jadi disebut sembahyangnya tidak diterima. Sembahyangnya tidak diterima. Ini banyak berlaku dalam masyarakat sekarang. Sebab sekarang ni dunia yang expose, yang terdedah. Kita tengok orang. Kita boleh tengok orang melalui media sosial. Tengok orang. Orang pun tunjuk, kita pun tengok. Dan kita pun kadang-kadang kita tunjuk, orang pun tengok kita. Kita tengok orang. Dan kita boleh tengok. Jadi dengki, berdengki, hasad dan sebagainya, cemburu dan sebagainya, tak puas hati, bergaduh pula di media sosial. Semua orang tahu kita bergaduh. Dia ada geng dia, orang ni ada geng orang ni. Jadi ramai orang yang terjerumus di dalam benda-benda yang seperti ini. Dan saya memang ada pengalaman benda-benda yang seperti ini. Saya pergi tengok sendiri. Mati kerana sihir dan seumpamanya. Mati kerana sihir. Kawan kepada isteri saya memang mati, perempuan. Saya pergilah juga baca-baca dan seumpamanya. Bila mati itu memang jenazahnya sangat teruk lah. Boleh kita kata keluar misalnya. Saya tengok jenazahnya memang sangat teruk. Lama dah mati, 2016. Isteri kepada kawan saya mati. Tak ada daging, tak ada apa, nampak tulang saja, bergembur. Kawan saya, kemudian saya berkawan dengan adik dia. Saya pergi ke Sudan, saya jumpa. Bila saya pergi ke Sudan, saya jumpa adik dia. Rupanya abang dia sudah mati kerana sihir. Ini ada, sehingga membunuh. Kita bayangkanlah, walaupun kita kata tak terkeluar kita, tetapi bermain dengan sihir, mengamalkan sihir dan seumpamanya, ini cukup bahaya. Jadi perkara pertama yang kita kena tengok ialah perkara-perkara akidah. Jangan sekali-kali kita terkeluar daripada akidah. Wala'iyahzubillah. Kerana syarat sesuatu amalan itu ialah akidah yang betul, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam Al-Quran disebut wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, ketika mana Luqman telah berkata kepada anaknya wa huwa ya'izuhu, dalam keadaan dia telah memberi nasihat kepada anak dia. Ya bunayya la tusyrik, wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah dosa yang amat besar, kezaliman yang besar. Buat baiklah macam mana pun, tapi kalau akidahnya bukan Islam, ataupun terkeluar daripada Islam, ataupun kafir, amalannya tidak diterima. Walladzina kafaru a'maluhum
kasarabin biqi'atin. Dan orang-orang yang kafir amalan mereka seperti sarab, seperti sinaran panas matahari, biqi'atin, pada kawasan lapang, di pada pasir dan seumpamanya. Ada kita nampak macam gak air kan. Yahsabuhu zam'anu ma'an. Orang yang dahaga menyangka ia adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Bila dia pergi mendatanginya, dia tidak mendapatkan sesuatu. Ini amalan orang kafir, orang yang terkeluar daripada akidah, amalan baik dia. Tak ada apa-apa. Baiklah macam mana. Terkeluar daripada akidah, maka amalannya tidak dikira. Walaupun mungkin dia di dunia ini dia diberi kebaikan. Kerana disebut di dalam hadis, Aisyah telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyyati yasilu ar-rahimah." Ibnu Jud'an pada masa dia jahiliyah dulu, dia ini menghubungkan silaturahim, wa yut'imu al-miskina, dan dia memberi makan kepada orang miskin. Fahal dzalika nafi'uhu, adakah demikian itu memanfaatkannya, memberi manfaat kepada dia? Nabi kata, la yanfa'uhu, tidak akan memberi manfaat kepada dia. Innahu lam yakul yawman rabbighfirli khati'ati yawmiddin. Dia satu hari pun dia tak kata, ya Allah, ampunkanlah dosaku pada hari pembalasan. Sekali pun dia tak kata gitu. Kalau dia tak kata gitu, dia tidak akan memanfaatkan kepada dia amalan baik dia di atas dunia. Walaupun atas dunia ni diberikan kebaikan. Ada hadis Nabi sebut bahawa orang kafir ni atas dunia akan diberikan kebaikan. Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha rahmatan fid dunya. Sesungguhnya orang-orang kafir apabila dia melakukan sesuatu kebaikan, akan diberikan kepadanya suatu kebaikan atas dunia. Dia buat kebaikan, tapi akhirat dia tak kena apa. Ini pertamanya kita kena jaga, betul-betul kita kena jaga akidah. Dan keduanya, kerana sekarang ni terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang kufur, yang kita boleh katakan kufur. Kalau orang tersebut berintiqad dan beriman dengannya, maka kufur. Kerana sekarang ini dunia ni bebas tanpa sempadan. Buku-buku yang dulu haram, dia haramkan KDN haram, kita boleh cari, boleh beli, kita boleh dapat. Tak susah pun nak dapat. Ini cabaran kepada kita. Anak-anak kita yang berada di universiti, kita tengok cara dia fikir macam mana. Mereka duduk di universiti, di UM. UM ni ada belaka. Yang baik pun ada, yang liberal pun ada, yang pemikiran anti hadis pun ada, yang dia ada sejenis pemikiran tu, saya dah lupa dah nama dia, bahawa kebaikan itu adalah suatu benda, kebenaran itu adalah subjektif. Kita tak boleh kata Islam baik secara mutlak, kita tak boleh nak kata Kristian baik secara mutlak, tak boleh nak kata. Orang ni, bagi orang ni, dia ni, ini baik, Islam baik. Bagi orang ni, Kristian baik. Kita tak boleh nak kata Islam dan Kristian mana lebih baik. Kita tak boleh nak kata. Ini pemikiran kufur. Kerana kita orang Islam ni beriktikad Islam yang paling baik. Kita tak boleh kata kita pun baik juga, Kristian pun baik juga. Jalan yang berbeza, kesemuanya menuju ke syurga. Ini ada pemikiran yang seperti ini ada. Ini pemikiran sekarang yang memang cukup bahaya. Saya pergi mengajar ke masjid-masjid, sebut benda-benda ni. Dia lepas masa makan, kemudian sebut dia ada WhatsApp group dalam kita orang punya kurung dia, kawan sekolah kan, batch kan, ada yang terpengaruh dengan inti hadis. Ini hadis semua dimasukkan oleh Imam Syafi'i pada zaman Imam Syafi'i. Dan seumpamanya pakai terjemahan Quran, terjemahan yang bahasa Inggeris, terjemahan yang bahasa Melayu, bukan pakai tafsir, tapi pakai terjemahan. Boleh ikut ayat-ayat Quran. Orang yang tidak percaya kepada hadis. Tapi mereka kata bukan tak percaya, mereka kata tidak meyakini bahawa hadis itu boleh sampai kepada kita
dalam keadaan tidak diselewengkan. Dia kata, saya percaya, bukan saya tak percaya kepada hadis. Tapi boleh ke hadis itu sampai kepada kita dalam keadaan tidak diselewengkan? Boleh. Logik dia. Ini orang yang tak belajar. Dalam Quran Allah suruh beriman dengan hadis ataupun tidak? Suruh ambil hadis ataupun tidak? Suruh taat kepada Nabi SAW ataupun tidak? Suruh kan? Kita pun semua tahu kan? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berpegang ataupun menyuruh kita beriman pakai sesuatu benda yang kita tak boleh nak pakai? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita pegang dengan hadis, tapi pada tahun 1000 tahun lepas tu kita tak boleh nak pegang, kenapa Allah suruh? Adakah Allah menyuruh perkara yang sia-sia? Ini bahaya pemikiran ni. Pemikiran yang saya bukan tak percaya kepada hadis Nabi. Saya tak percaya bahawa hadis Nabi itu boleh sampai dalam keadaan yang sahih. Tak percaya. Disebutlah di antara hadis-hadisnya ilalat dan seumpamanya. Hadis Nabi Musa mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian hadis Nabi Musa menolak malaikat maut. Bukan menolak maknanya malaikat maut nak pergi cabut nyawa dia dan seumpamanya lah. Menolak hadis-hadis. Kerana mereka berfikiran dengan logik dan seumpamanya. Tak logik akan suruh rendam lalat. Sedangkan pada tahun 70-an, 60-an tu barulah membuat kajian. Ini bahaya. Kerana mereka berfikir dengan logik akal. Mereka menolak hadis-hadis Nabi SAW. Ini pemikiran yang sangat baik, yang boleh menyebabkan seseorang itu kufur. Memang kita tak kata Kasim Ahmad pun dulu yang mempelopori anti hadis di Malaysia ni ataupun menolak hadis ini, memang dia mati tanam di kubur orang Islam. Kerana hukum atas dunia ini perlu dijatuhkan oleh hakim. Dia bukan Islam, dia kafir, perlu dijatuhkan oleh hakim. Macam Ayah Hupin kan, Ayah Hupin dijatuhkan, Mahkamah Syariah jatuhkan, dia ni kafir. Kasim Ahmad tak ada orang, tak ada mahkamah yang kata dia kafir. Jadi kita tak boleh nak menghukumkan dia atas dunia ini sebagai kafir. Tetapi pemikiran yang dia anti itu kafir. Tak ada siapa yang boleh canggah kata pemikiran anti hadis ini tak kafir. Tak ada orang yang boleh kata begitu. Ini adalah sangat bahaya. Mula-mula sekali jadi kita hidup atas dunia ni, di antara kita nak pilih di antara yang baik, di antara yang terbaik ini, kita kena tengok akidah kita. Ini perkara yang mula-mula sekali kita kena tengok. Cukup bahaya. Kemudian perkara yang kedua, kita tengok amalan kita, dan kita utamakan amalan yang wajib. Yang wajib ini bukan perkara-perkara yang wajib sahaja, membuat perkara-perkara yang wajib sahaja, tetapi juga meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini benda-benda yang wajib. Ada orang bila kita kata wajib, dia buat benda-benda yang wajib. Semayang dia buat, bayar zakat dia buat, puasa dia buat, dan kalau dia mampu dia pergi haji. Tetapi dia tidak meninggalkan perkara yang haram. Dia tidak meninggalkan perkara yang haram. Dia mengumpat, tak maintain, terlibat dengan riba. Dia tahu riba, tapi dia bersedekah. Dia sedekah dan seumpamanya, tapi riba dia buat, rasuah dia buat. Ini bahaya. Ramai orang ingat apabila buat benda wajib, ialah kita hanya buat perkara-perkara yang wajib, tetapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bila kita kata benda tu al-wajibat, kewajipan-kewajipan, kita kena buat benda baik, maaf, kita kena buat benda wajib, perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib. Kemudian kita meninggalkan perkara-perkara yang haram lebih dahulu berbanding untuk kita buat perkara-perkara yang sunat. Kerana yang sunat ini kita buat mengikut kadar kemampuan kita. Sebab itu hadis Nabi SAW menyebut, ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kamu akannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Ulama kata ini benda haram, maka hendaklah kamu menjauhinya. Bukan benda makruh, benda haram. Maksud, apa yang aku larang akan kamu. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku suruh kamu dengannya, fattaqullaha mastata'tum.
apa yang aku perintahkan kamu akannya, maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, mengikut kemampuan kamu. Jadi para ulama kata ini adalah benda-benda sunnah. Kalau benda-benda wajib, Nabi tak akan kata fattaqullaha mastata'tum. Jadi kita tengoklah apa benda-benda wajib, perkara-perkara yang wajib, kemudian perkara-perkara yang haram yang kita kena tinggalkan. Itu masuk dalam khutbah Jumaat tu. Bertakwalah kepada Allah. Nak suruh kita tinggalkan, nak suruh kita tinggalkan benda-benda haram, dan nak suruh buat benda-benda yang baik. Ini ramai orang silap faham. Kemudian barulah datangnya benda-benda sunat. Barulah datangnya benda-benda sunat. Dan benda-benda sunat ni dia ada 3. Dia satu sunat yang muakkad. Kemudian yang kedua dia panggil sunat sahaja. Kemudian yang ketiga dia panggil al-mustahabbat, perkara-perkara yang digalak. Macam mana ulama menetapkan ataupun sesuatu mazhab itu menetapkan perkara tersebut adalah sunat muakkad? Apa yang Nabi buat tak tinggal kecuali 1 ataupun 2 kali untuk menunjukkan perkara tersebut adalah tidak wajib. 1-2 kali je Nabi tinggal. Yang semayang tarawih kan, Nabi pun tak perlu. Nabi takut wajib. Ini para ulama akan menyatakan bahawa ini sunat muakkad, itu mengikut mazhab lah. Mungkin dalam mazhab Syafi'i ada perkara-perkara yang sunat muakkad, dalam mazhab lain perkara tersebut tidak dianggap sebagai sunat muakkad. Tapi yang penting kita tahu di dalam kita mengatur amalan kita ni, kehidupan kita ini, mana benda itu sunat yang sangat dituntut, yang sunat rawatib dan sebagainya, yang sangat dituntut kita buat. Ada perkara-perkara yang sunat yang Nabi kata kadang-kadang, yang ulama kata kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Antaranya sembahyang sunat sebelum maghrib. Nabi kata kalau kamu nak sembahyang, kamu sembahyanglah. Kalau kamu tak nak sembahyang, tak apa. Maknanya tak kuat sangat dari segi suruhan tu, tak kuat sangat. Kemudian barulah perkara-perkara yang dikategorikan sebagai al-mustahabbat, perkara-perkara yang mustahab, yang digalakkan. Makanan sunnah dan seumpamanya, ataupun cara Nabi tidur mengiring di sebelah kanan dan seumpamanya, cara Nabi makan dan seumpamanya. Ini disebutkan ataupun dikategorikan oleh ulama-ulama usul fiqh sebagai al-mustahabbat. Ini perkara-perkara sunat. Kadang-kadang orang benda-benda yang mustahabbat ini melebih-lebih, tetapi mengabaikan perkara-perkara yang sunat muakkad, dan juga mengabaikan perkara-perkara yang sunat. Ini kita punya keutamaan di dalam kehidupan kita. Kita nak capai apa yang Nabi kata, buat yang terbaik tadi. Walaupun kita kata buatlah yang terbaik, tak panjang huraiannya. Macam mana kita nak capai buat yang terbaik tadi? Kerana Allah Subhanahu wa taala suka, disebut di dalam hadis Nabi kan, suka kita buat ni mendekatkan diri kepada dia dengan benda yang wajib. Kemudian barulah benda yang sunat. Nabi kata, wa ma taqarraba ilayya bi syai'in wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seseorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada Aku daripada mendekatkan diri dengan apa yang Aku fardukan kepada dia. Ini kita kena tengok. Kemudian Nabi SAW sebut di dalam hadis ni, wa qaribu, dan dekatilah. Kalau kita tak mampu nak buat yang terbaik, maka kita buat hampir yang kepada yang terbaik, mengikut kepada kemampuan kita. Hampir yang kepada yang baik. Yang terbaik kita cuba menghampiri yang terbaik ini. Dan Nabi ada beritahu kita cara kita nak, macam mana nak capai kepada yang terbaik. Nabi kata, inna hadha dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Walan yushadad dinu walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah seseorang itu cuba mengalahkan agama ini. Maksud cuba mengalahkan, dia nak buat belaka semua benda yang agama suruh ni. Yang wajib tu dia buat lah, kemudian yang sunat ni dia nak buat belaka. Illa ghalabahu, melainkan agama ini akan mengalahkan dia. Akhirnya dia akan cuba.
Tak boleh nak buat kalau kita nak capai semua. Kalau benda-benda sunat ni kita nak buat semua, nak perfect sangat, sehingga dia berlebihan. Illa balabahu wa la yushaddad dina ahadun illa balabahu. Dan tidaklah seseorang itu keras pada agama, melainkan agama ini akan mengalahkannya. Kemudian Nabi kata, fasaddidu, buat yang terbaik, wa qaribu, hampir kepada yang baik, wa abshiru, kemudian bergembiralah. Kemudian Nabi ajar satu kaedah macam mana nak capai kepada yang terbaik ini. Wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'in minad dulja. Bantulah diri kamu dengan perjalanan pada waktu pagi. Bil ghadwah, bantulah diri kamu dengan al ghadwah. Ghadwah ini perjalanan pada waktu pagi. Wad dulja war rauha, kemudian perjalanan pada waktu petang. Wa syai'in minad dulja, dan sedikit perjalanan pada akhir malam. Nabi kata wasta'inu, bantulah diri kamu bil ghadwah, dengan al ghadwah, kemudian dengan ar rauha, kemudian dengan sedikit ad-dulja, wa syai'in minad dulja. Dari segi bahasa, al ghadwah ini ialah perjalanan pada waktu pagi, kemudian ar rauha perjalanan pada waktu petang, kemudian wa syai'in minad dulja, sedikit pada waktu ad-dulja, akhir malam. Ulama menguraikan hadis ini. Ulama kata ini adalah perumpamaan seseorang yang bermusafir. Kalau seseorang itu dia bermusafir, dia akan bermusafir pada waktu pagi. Dia tak bermusafir pada waktu panas. Pagi dia bergerak. Kemudian pada waktu tengah hari dia akan cari lembah. Dia berehat. Kemudian waktu petang dia sambung lagi. Ataupun kalau dia kuat sikit, dia bangun pagi awal pagi, tolak pukul 4 dan sebagainya, tolak pukul 5, 4:30 tolak. Pada waktu tersebut dia bermusafir. Seperti mana kita bermusafir, perjalanan yang jauh, kita nak sampai kepada destinasi tempat tuju kita itu, kita pilih masa-masa dia, masa-masa yang kita kuat. Begitu juga dalam kita beramal. Kita cari waktu-waktu kita kuat, waktu-waktu kita bersemangat, keadaan-keadaan yang boleh kita bersemangat. Kita cari kawan-kawan yang boleh memberikan semangat kepada kita. Kita cari komuniti yang boleh berikan semangat kepada kita. Kita cari benda-benda ni. Kita bantu diri kita. Itu cara untuk kita nak sampai kepada tujuan kita. Nak sampai kepada al-muqarabah ni, nak sampai kepada waqaribu, dan hampirilah yang terbaik ni. Itu cara dia. Nabi SAW ajar kita macam mana kita nak sampai kepada hampir yang terbaik ni. Kita tak boleh nak buat yang terbaik ataupun nak buat yang baik, suka-kurangnya kita hampir kepada benda yang baik ataupun hampir kepada yang terbaik dengan cara tadi. Kemudian Nabi pun kata wa abshiru, saddidu, wa qaribu, wa abshiru, dan bergembiralah. Selepas kita buat benda-benda tadi dalam kehidupan kita, kita cuba buat yang terbaik, tak boleh kita hampir kepada yang terbaik, kemudian bergembiralah. Tak payah risau. Kita sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kita sangka baik. Kita dah omong kita di penghujung, kita sakit-sakit, kita pun rasa takut dengan apa kekurangan kita. Kita pun sembahyang sebenda-benda dulu dah banyak dah tinggal. Dah qada dah, bukan tak qada, tapi rasa ada lagi. Dah tak mampu dah, rasa macam tak mampu, tapi rasa macam ada lagi. Rasa macam Allah tak ampun. Kita sangka baik dengan Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dengan rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Jangan berputus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Satu, kita ada takut. Yang kedua, kita ada mengharap. Kita orang Islam ni berada di tengah-tengah. Bukan takut saja sehingga risau, sehingga depression. Ada orang depression, nak mati. Di penghujung umur dia depression, kemurungan, kerana takut dan seumpamanya. Ada. Ni ada, saya ada jumpa dengan orang. Dan juga kita mengharap. Ada tengah-tengah. Jangan kita takut saja ataupun kita mengharap saja. Buatlah dosa apa, Allah Subhanahu wa taala ampunkan mereka.
fala ya'manu makrullahi illa al-qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman daripada azab Allah melainkan oleh orang-orang yang rugi. Dia rasa aman, dia rasa Allah Subhanahu wa taala tak buat apa-apa pada dia. Dia rasa Allah Subhanahu wa taala tak buat apa-apa pada dia. Dia rasa Allah Subhanahu wa taala ampunkan belaka, dia buatlah, lepas buat sikit pun. Tak ada selang di antara menyesal taubat, di antara dosa dan dosa tu tak ada selang. Tak ada menyesal. Di antara dosa dengan dosa tak ada menyesal, tak ada penyesalan. Tak ada an-nadmu, tak ada penyesalan. Sedangkan Nabi SAW menyebut an-nadmu taubatun, penyesalan itu adalah dosa, adalah taubat. Penyesalan itu adalah taubat. Taubat daripada dosa. Tak ada selang tu, tak ada sikit pun. Buat. Dia rasa Allah Subhanahu wa taala ampun lagi. Dan dia rasa kita orang Islam, biasalah kita orang Melayu, Islam kita kok mana pun kita masuk syurga juga. Buatlah dosa macam ni. Orang Yahudi dia kata beginilah kurang lebih. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, api neraka tidak akan sekali-kali menyentuh kita illa melainkan beberapa hari. Beberapa hari sentuh api neraka, habislah. Macam masuk uji, dia ingat macam masuk uji ni. Boleh tahan kita, lepas tu kita keluar. Orang Yahudi kata begitu. Orang Melayu pun ada juga. Orang Melayu pun ada juga perangai Yahudi ni. Tak apalah kita cerita kepada orang, cerita dekat media sosial. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku diampunkan melainkan dia orang-orang yang menjaharkan, macam menjaharkan suara kan. Orang lain dengar, orang lain tahu suara kita. Ini menjaharkan dosa, memberitahu dosa illa al-mujahirun. Beritahu. Ini cukup baik. Kita boleh tengoklah media sosial sekarang kan, beritahu dosa kita, menampak-nampak kan, memperlihatkan dosa, bahkan berbangga-bangga, mempertahankan. Ada pula orang make up. Ini cukup baik dalam media sosial. Jadi kita ni di antara al-khauf, takut, dengan ar-raja, dengan mengharap kehidupan kita. Apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni bersangka baik, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Kita takut, tapi jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Kita takut tapi kita bersangka baik kerana rahmat Allah. Sabaqat ghadabi. Allah Subhanahu wa taala kata, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului kemurkaan. Di dalam hadis Nabi sebut, ada seseorang hadis yang agak panjang, buat dosa, kemudian minta ampun, kemudian Allah ampunkan dia, kemudian minta buat dosa lagi, kemudian Allah ampun lagi, kemudian yang ketiga buat dosa lagi, kemudian Allah ampun lagi. Akhirnya Allah berkata, Allah tersenyum. Bukanlah maksud tersenyum, maknanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kemudian Allah kata, buatlah, aku mengampunkan dosa-dosa hamba. Tapi orang guna hadis ni, orang kata buatlah dosa macam-macam mana pun. Tapi sedangkan hadis ini menunjukkan bahawa rahmat Allah tu luas. Bukan hadis ini menunjukkan bahawa buatlah, nak buat dosa pun Allah ampun. Itu orang silap faham. Hadis-hadis yang maknanya seperti ini menunjukkan keluasan rahmat Allah, bukan menunjukkan buatlah dosa kita akan masuk syurga juga. Bukan macam tu. Ini orang salah faham ni. Bukan macam buatlah dosa kita akan masuk syurga. Bukan macam tu. Ini menunjukkan keluasan rahmat Allah. Keluasan rahmat Allah. Sebab itulah dalam ayat Quran dan hadis Nabi disebut dua-dua ni. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua dua-dua, banyak lagi. Rahmat Allah itu besar. Kemudian azab, innallaha syadidul iqab, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah syadidul iqab, balasan yang amat pedih. Yang amat ni disebut dua-dua. Dia bukan salah satu, dia bukan salah satu. Jadi kita ni Nabi kata wa absyiru, bila kita dah buat dua tadi, saddidu wa qaribu, buatlah yang terbaik, kita hampir yang terbaik, wa absyiru, bergembira. Kita rasa gembira. Tapi bukan maknanya gembira kita ni buat dosa, tapi kita berharap kepada Allah, kita sangka baik kepada Allah. Allah tidak memungkiri janji. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Kita biasa baca, innaka la tukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Janji Allah itu Allah tidak memungkiri. Orang buat baik, Allah janji macam mana, begitulah. Allah tidak akan memungkiri janji.
Wa abshiru, bergembiralah. Kemudian Nabi beri satu kaedah macam mana nak jadi yang terbaik, kemudian ataupun hampir yang terbaik ni. Nabi kata, Nabi bagi satu kaedah, Nabi menegaskan makna saddidu wa qaribu wa abshiru. Mula-mula Nabi kata, fa innahu lan yadkhula al-jannata ahadan amaluhu. Sesungguhnya amalannya tidak memasukkan seseorang ke dalam syurga. Hadis ini menunjukkan bahawa amalan kita itu tidak dapat ditukar ganti dengan syurga. Kita ada duit 1,000 kan, kita pun kira kat orang, kita pun beli dengan dia kereta Honda, kita pun pakai. Sebab kita ada, kita bayar 1,000. Kita boleh, al-mubadalah tu boleh, al-iwad, tukar ganti tu boleh, diganti tu boleh, kita boleh ganti. Duit kita itu boleh membeli ataupun boleh menebus ataupun boleh ditukar dengan kereta. Tapi amalan kita, kita baiklah macam mana pun, sempatlah Lailatul Qadar berapa kali pun dalam hidup kita ni, tidak dapat ditukarkan menebus syurga tu, tak boleh. Tak boleh amalan kita. Tapi orang yang buat amalan, Allah Subhanahu Wa Taala janji akan membalas baik, beri syurga kepada dia. Tapi dari segi kita nak beli, kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku ada sekian-sekian amalan, aku nak beli syurga. Tak boleh beli. Tidak dapat dinilai. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak dapat dimasuki oleh seseorang dengan amalan dia semata-mata. So, boleh faham ni? Maknanya macam kita lah, kita pergi, kita apa ni, hari ni kita suruhan kita basuh kereta, kita pun bagi RM50 seorang kepada anak kita, 2 orang basuh kereta. Jadi 100 lah. Dengan anak kita basuh kereta tu, betul ke nilai RM100 tu basuh kereta, anak kita basuh kereta, dengan kualiti dia basuh kereta dan sebagainya tu? Tak padan. Tak boleh beli pun, tapi kita beri tu kerana apa? Kerana dia ikut cakap kita, kerana kita sayang kepada dia, maka kita pun beri RM50 seorang kepada dia. Tapi adakah sebenar-benar RM50 tu nilai dia basuh kereta? Tak sampai. Begitulah amalan kita ni. Adakah kita dapat menukar ganti, menembus syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh. Itu maksud dia bahawa amalan seseorang itu tidak dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga, tapi dengan rahmat Allah. Tapi janji Allah, orang tu buat amalan, orang tu buat baik, akan masuk syurga. Itu maksud dia. Sahabat bertanya, wala anta, sekalipun engkau ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau wahai Rasulullah. Nabi pun kata, sekalipun aku, wala ana, illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah. Akan tetapi Allah melimpahkan kepada aku rahmat daripada dia. Allah akan memberi rahmat kepada Nabi SAW. Ini kaedah dia. Nabi kata, buat baik, terbaik, hampiri yang terbaik, bergembira, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu kening. Kita ni, amalan kita ni, jangan kita rasa amalan kita ni, dengan amalan kita semata-mata kita dapat masuk syurga. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi beri satu kaedah nak jadi yang terbaik dan hampir yang terbaik. Nabi kata, wa'lam, ketahuilah, anna ahabbal amal ila Allah adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling berkekalan. Ulama menghuraikan sebab banyak hadis Nabi. Inna afdalal a'mal, inna ahabbal a'mal. Jadi, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ini. Amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah ini. Ada pelbagai amalan. Jadi, ulama kata salah satu ataupun antara yang paling afdal, antara yang paling disukai, itu maksudnya. Ataupun Nabi kata tersebut kerana mengikut keadaan seseorang. Kalau dia, Nabi tengok dia seseorang itu orang yang berharta, Nabi pun akan kata dia amalan yang paling afdal ialah bersedekah sekian-sekian-sekian, sebab dia orang yang berharta. Tapi kalau Nabi tengok dia tu orang yang kuat tubuh badan, Nabi akan kata amalan yang paling afdal adalah jihad. Kalau dia tu orang yang sesuai untuk politik, Nabi akan kata sebagai contoh kepada Sufyan, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Nabi kata kepada Amr ibn al-As, maknanya pegang pemerintahan. Tapi Nabi tak bagi kepada sahabat seperti Abu Dhar al-Ghifari kerana dia tak pandai, dia lemah. Nabi tengok keadaan orang-orang yang tertentu.
Jadi para ulama kata sama ada maksud anna ahabbal al-amali, sesungguhnya amalan yang paling afdal salah satu yang paling afdal. Ataupun Nabi kata begitu kerana Nabi tengok keadaan-keadaan orang. Di sini Nabi kata anna ahabbal amali ila Allah, sesungguhnya amalan yang paling disukai di sisi Allah. Nabi bagi kaedah macam mana nak capai yang paling baik dan yang paling terbaik dan hampir pada terbaik ni. Nabi kata adwamuhu wa in qalla, yang paling berterusan sekalipun sedikit. Maknanya beristiqamah dengan satu-satu amalan. Jadi kita ni dalam kehidupan kita ni, kita fikirlah, kita tengoklah mana amalan kita yang kita istiqamah. Ada satu dua amalan kita yang kita istiqamah. Dia ada orang kan, kita tengok orang sekeliling kita ni, ada orang dia baca Quran tak boleh banyak-banyak, tak boleh, tak ada. Tapi bangun malam hampir setiap hari. Dia istiqamah benda tu satu. Benda tu satu dia istiqamah. Sedekah pun tak berapa sangat. Bahkan ada orang yang berkira dan kedekut pun, tapi sembahyang malam, tapi zakat semua yang wajib-wajib ni dia bayar lah. Tapi sedekah dia berkira sikit, dia berkira sikit. Tapi baca Quran dia lebih. Ada orang ibadat-ibadat ni ke cukup-cukup yang wajib je, yang berjemaah punya sembahyang yang wajib-wajib je, baca Quran pun tak sedar mana. Tapi kalau bab sedekah, dia hebat, keluar sedekah. Dia ada orang-orang yang seperti itu. Kita tengoklah di sekeliling kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kita ni, kita tengoklah amalan kita, mana satu yang kita kata kita ada kelebihan di situ, kita mampu untuk di situ, untuk kita beristiqamah. Ada orang kelebihan dia di dalam ilmu, ada orang kelebihan dia di dalam tubuh badan. Badan dia kuat, mampu bangun malam, mampu untuk berpuasa. Ada orang kelebihan dia jenis mudah tersenyum dan mudah membantu orang. Dia jenis mudah, dia jenis senyum mudah. Kalau minta tolong apa-apa tak pernah cakap tak. Boleh mari masjid tolong, ada kenduri tolong, gotong royong, boleh. Tak pernah kata tak boleh. Ada orang yang seperti itu. Inilah maksud hadis Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih disukai dan lebih disayangi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat tu dari sudut mana? Dari semua sudut, bukan tubuh badannya. Biasa orang baca hadis ni orang ingat kuat tubuh badannya. Tubuh badan salah satu. Kuat pada ibadat, kuat pada hujah, kuat pada berjihad dan seumpamanya. Okey. Jadi ini adalah kaedah, suatu kaedah dalam amal yang Nabi beritahu kepada kita. Kalau kita nak mencapai yang terbaik dan macam hampir yang terbaik, kita buat satu amalan yang kita boleh istiqamah. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Dan kalau kita buat ni, kita jangan, amalan ni kita jangan berhenti. Kerana Allah tak suka orang yang buat sesuatu amalan kemudian dia tak buat, dia berhenti. Kerana apa? Kerana seolah-olah kita dah dapat satu kebaikan, kemudian kita berpatah balik daripada kebaikan tersebut. Jadi saya rasa kita berhenti di sini dah, sampai masa dia dah 6:30. InsyaAllah ini adalah hadis Nabi. Saya baca secara umum lah. Saddidu wa qaribu wa abshiru, buatlah yang terbaik atau hampir yang terbaik, kemudian bergembiralah, sesungguhnya amalan seseorang itu tidak memasukkannya kepada syurga. Sekalipun engkau wahai Rasulullah, sekalipun aku, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada aku. Kemudian Nabi kata, ya. Boleh tanya satu soalan? Ya, boleh tanya. Okey, apa saranan Ustaz untuk kita maintain jaga kita punya akidah kita supaya jangan tergelincir? Saya tengok pada zaman sekarang ni, zaman kita dah, kita ni banyak menggunakan akal. Agama ni ada perkara-perkara yang boleh kita faham dengan akal, ada perkara-perkara yang memang kita terima bulat-bulat. Begitulah yang dipegang oleh sahabat dulu. Masa Nabi kata, aku pergi ke Baitul Maqdis sehari semalam, orang kafir Quraisy percaya ke tak? Tak percaya. Kemudian Abu Jahal ni siap pergi jumpa. Kalau kita baca dalam sirah, siap pergi jumpa. Aku nak pergi jumpa Abu Bakar. Ini modal ni, modal nak pergi jumpa Abu Bakar. Kemudian, kau tahu tak wahai Abu Bakar, kau tahu tak apa yang sahabatmu kata? Apa dia? Kemudian sahabatmu kata dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dia balik malam 7 dia balik.
ulama kata wa in qala sadaqa. Jika dia kata, maka dia telah bercakap benar. Kita pegang. Ada benda-benda yang memang kita kena pegang bulat-bulat. Ada benda kita boleh terjemahkan dengan akal. Dulu orang tak percaya hadis rendam lalat. Sekarang orang dah buat kajian sains. Dulu orang tak makan babi kerana orang percaya bahawa babi itu diharamkan. Sekarang orang buat kajian dalam babi ada satu bakteria yang tidak akan mati dan seumpamanya macam mana. 50 tahun akan datang, ada orang Jepun datang, dia berkata saya dapat buat satu mesin, letak lagi babi, mati dah ke bakteria. Kita nak makan ni. Kena akal kan, okey sekarang kita dah boleh makan dah sebab dah mati. Ada benda-benda agama ni memanglah Yusuf Qaradawi pun sebut agama ini berdasarkan kepada ilmu. Islam ini boleh menang dengan hujah, bukan menang dengan pedang, tapi al-hujah bukan dengan as-sayf. Tapi ada benda-benda sampai bila-bila sehingga kiamat, ada benda-benda yang kita tak dapat. Kita tak dapat nak ukaikan dengan, nak leraikan dengan akal. Adalah mungkin dia akan sampai zaman tertentu kita akan faham sikit, zaman tertentu akan faham sikit. Tapi tak akan sampai kiamat pun akan ada benda kita tak faham. Jadi ini kita kena pegang betul-betul. Sebab itulah nama pun beriman. Kalau kita faham, oh hikmahnya macam ni, oh sebab macam ni, kan tak bulat tu kan. Sebab tu nama dia beriman. At-tasdiq bil qalbi kan, membenarkan hati. Jadi saya tutup di sini saja. Saya sebab balik pengurusi pada standby. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masih